Assalamualaikum, selamat pagi semua murid. Okey, kita jumpa lagi. Okey, cikgu ulang balik apa yang telah kita pelajari dalam Google Meet tadi. Okey, tajuk kita masih dalam unit 6, masa dan waktu, dan subtajuknya adalah tempoh mengikut zon dunia. Seperti biasa, kita imbas semula tempoh mengikut unit masa, masa mula, masa tamat, tempoh. Okey, tempoh sama dengan masa tamat tolak masa mula. Masa mula sama dengan masa tamat tolak tempoh. Masa tamat sama dengan masa mula tambah tempoh. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu tadi telah kita bincangkan mengenai soalan 2F dalam buku Fargos muka surat 52. Okey, jadi cikgu ulang semula. Okey, diberi di situ masa mula pukul 5.50 AM, tempoh 7 jam 10 minit. Jadi masa tamat adalah apa? Okey, ingat masa tamat sama dengan masa mula tambah tempoh. Okey, buat bentuk lazim seperti ini, 5.50 tambah 7.10. Okey, 50 tambah 10 sama dengan 60. Okey, kita selesaikan jam pula, 5 tambah 7 sama dengan 12. Okey, di sini masa tamat, tiada masa tamat 12.60. Okey, ada janggal dekat minit tu sampai 60 minit. Okey, jadi untuk itu kita kena betulkan dia punya minit. Okey, ingat 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi 60 minit ini kita boleh tukarkan dia menjadi 1 jam. Jadi kita kena tolak dengan 60 di bahagian minit. Bila dah tolak 60 bahagian jam kita tambah 1. Okey, bila bahagian minit dah tolak 60, bahagian jam kita tambah 1. Jadi 60 tolak 60 adalah sifar. Jadi 12 tambah 1 sama dengan 13. Okey, jam 13 sifar ni sama dengan 1 PM. Jadi masa tamat ialah 1 PM atau jam 13. Seterusnya, kita ke soalan 4 buku Fargos muka surat 53. Okey, soalan B. Okey, tarikh mula 2 hari bulan 4 2020, tarikh akhir 6 hari bulan 6 2020. Jadi cari tempoh dalam bulan dan hari. Okey, nak cari tempoh tadi, caranya ialah tarikh tamat tolak tarikh mula. Okey, ini tarikh tamat. Okey, tarikh tamat. Ini adalah tarikh mula. Jadi, tolak. Kita buat bentuk lazim di sini. Okey, HBT. Tadi ada murid yang pandai jawab. H hari, B bulan, T tahun. Okey, masukkan tarikh tamat dia. 6/6/2020. Tolak dengan 2/4/2020. Okey, kita tolak. Okey, 20 tolakkan bahagian tahun dahulu. 2020 tolak 2020 sama dengan sifar. Okey, kita teruskan dengan bulan. 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, untuk hari pula 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, jadi untuk pengiraan seperti ini yang melibatkan hari, cikgu telah maklumkan tadi dan ingatkan murid, selepas habis tolak begini, selesaikan ini, kita perlu tambahkan hari itu dengan 1. Perlu tambah dengan 1. Okey, kenapa? Okey, cikgu dah terangkan tadi ya. Okey, contohnya, okey, kalau dalam video cikgu sebelum ini, cikgu ada terangkan menggunakan cara begini ya. Okey, kita bermula dengan 2 hari bulan 4 hingga 1 bulan 5 bersamaan dengan 1 bulan. Okey, lepas tu sambung lagi 2 hari bulan 5 hingga 1 hari bulan 6 adalah 1 bulan lagi. Dan seterusnya kita ambil 2 hari bulan 6 hingga 6 hari bulan 6 tu. Berapa hari? Okey, tengok 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengok di sini. Ini dah 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia jadi 5 hari. Okey, tapi kalau di sini, bila kita tolak, dia akan jadi 4 hari. Sebab tu formulanya kita kena tambah 1 hari. Jadi, 1 hari.
Okey, jadi 4 tambah dengan 1. Okey, gariskan dan kita turunkan. Okey, bulan 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi, tempohnya adalah 2 bulan 5 hari. Seterusnya, soalan yang sama tadi. Sekarang C. Okey, tarikh mula 20 hari bulan 6 2020 hingga 4 hari bulan 9 2020. Okey, tulis seperti biasa tadi. Okey, kita tolak. Okey. Okey, sekarang tahun 2020 tolak 2020 sama dengan sifar. Okey, 9 tolak 6 sama dengan 3. Sekarang masalahnya 4 hari nak tolak 20 hari. Tak boleh sebab 4 tu lebih kecil daripada 20. Jadi kita kena pinjam dari bulan. Pinjam 1 bulan, bila ditukar menjadi hari, dia akan jadi 30 hari. Jadi 30 ni kita tambahlah dengan 4 hari yang ke atas sekali. 30 tambah 4 sama dengan 34 hari. Okey, sekarang 4 tolak sifar sama dengan 4. 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey, di sini kelas dia agak berbeza. Okey, kita tak akan tambah 1. Okey, kenapa tak tambah 1? Okey, kita tengok yang bulan yang terakhir, 2 bulan yang terakhir di sini. Okey, ni tempohnya adalah dari bulan 6 hingga bulan 9. Jadi ada 6, 7, 8, 9. Okey, kita tengok 2 bulan ini. Okey, kenapa cikgu kata 2 bulan ni? Untuk 2 bulan ini, dia akan jadi seperti ini. Okay, cikgu tak tulis secara detail seperti tadi. Cikgu harap faham macam ni. Okay, kalau daripada bulan 6 hingga bulan 7 nanti ada 1 bulan. 7 hingga 8. Maksud cikgu 20 hari bulan 6 hingga 3 hari bulan 20 hari bulan 6 hingga 19 hari bulan 7 adalah 1 bulan. Kemudian 20 hari bulan 7 hingga 19 hari bulan 8 adalah 1 bulan lagi. Okey, kemudian kita ambil yang ketiga ni pula 20 bulan 8 hingga 4 hari bulan 9. Okey, di sini bulan 8 ni dia adalah 31 hari. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu telah tuliskan di sini daripada 20 hari bulan 8 hingga 4 hari bulan 9. Okey, kalau murid kira semua ni, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, semuanya adalah 16 hari. Jadi sebab tu cikgu akan buatkannya tambah dengan 2. Okey, 14 ni nanti tambah dengan 2. 14 hari tambah 2 hari. Okey, jadi turunkan balik 3 tolak 1 untuk bulan sama dengan 2. 14 tambah 2 sama dengan 16. Sebab tu dia akan jadi 2 bulan 16 hari. Okey, memang ada murid yang kurang faham tadi. Tapi cikgu harap murid-murid akan cuba faham. Mungkin akan datang murid-murid akan faham lah kalau kita selalu buat latihan seperti ini. Kita masuk ke subtajuk kita, tempoh mengikut zon masa dunia. Okay, seluruh dunia dibahagikan kepada 24 zon masa. Pengiraan masa bermula pada garisan 0 darjah, iaitu di garisan Greenwich di England, United Kingdom. Okay, ini gambarannya bumi kita. Ada garisan Greenwich, okay, telah ditetapkan di sana. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya biasanya orang sebut meridian Greenwich meridian. Okey. Ini pula peta, okey, di mana kita boleh tengok garisan Greenwich tu, okey, di atas London ni. Okey, dan tengok Malaysia di sini, negara kita Malaysia di sini, dan ke arah ke sini adalah timur. Jadi Malaysia dalam kawasan timur. Bila sini timur, ke sini adalah barat. Kita lihat contoh bagaimana nak mengira waktu di Malaysia ataupun di negara lain.
Okey, waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada waktu di London. Waktu di Osaka pula mendahului 1 jam daripada waktu di Kuala Lumpur. Jadi beza masa di antara Kuala Lumpur dengan London ialah 8 jam. Waktu di Osaka pula berbeza 1 jam sahaja berbanding waktu di Kuala Lumpur. Okey, ini London, tengok United Kingdom pukul 12. Okey, di Kuala Lumpur pukul 8. Di Osaka pukul 9 pada satu masa yang sama. Okey, semuanya bertarikh 4 Jun 2016. Okey, London 12 tengah hari, Malaysia 8 malam, Jepun 9 malam. Untuk mengira masa, untuk menentukan masa di sesuatu negara nanti, okey, murid-murid ingat ni nanti, pastikan kedudukan negara sama ada di sebelah barat atau timur. Okey, seperti yang cikgu dah cakap tadi, Malaysia berada kawasan timur. Okey, dapatkan beza masa, tentukan operasi sama ada tambah atau tolak. Okey, jika negara berada di sebelah timur, tambahkan waktu dengan beza masa. Jadi tambah. Okey, jika di barat pula, tolakkan beza masa daripada waktu. Tolak. Okey, kita lihat contoh pengiraan masa di negara Malaysia. Okey, menggunakan contoh yang tadi, London, United Kingdom pukul 12 tengah hari, Kuala Lumpur pukul 8 PM. Okey, Osaka Jepun pukul 9 PM. Okey, beza masa United Kingdom dan Malaysia ialah 8 jam. Okey, berpandukan contoh pukul berapakah di Malaysia jika waktu di London, United Kingdom pukul 3 PM. Okey, Malaysia berada di sebelah timur, beza masa ialah 8 jam. Jadi tambahkan 8 jam kepada waktu di London. Jadi waktu di Malaysia sama dengan pukul 3 PM tambah 8 jam. Okey, sebaiknya tukarkan 3 PM itu kepada sistem 24 jam. Dia akan jadi jam 15.00 tambah dengan 8 jam. Okey, sama dengan jam 23.00. Okey, jadi waktu di Malaysia ialah jam 23.00 atau 11 PM. Untuk kerja rumah, okey, murid buat latihan dalam buku Fagos muka surat 54, soalan 5 dan 6. Okey, cikgu akan terangkan sedikit mengenai soalan 6 ni. Okey, waktu Malaysia pukul 12 tengah hari, waktu di Jeddah pukul 7 pagi iaitu beza masa 5 jam. Nyatakan masa di Malaysia dan Jeddah. Okey, untuk ruangan pertama kita perlu tentukan masa di Jeddah. Okey, sebelum itu ingat Malaysia berada di timur. Jadi nak cari masa di Malaysia, kita perlu tambah dengan 5. Okey, bagaimana pula dengan Jeddah? Jeddah bertentangan dengan Malaysia, berlawanan dengan Malaysia. Kalau Malaysia dah tambah 5, okey, Jeddah pula tolak 5. Jadi untuk cari masa di Jeddah, kita kena tolak 5. Jadi untuk ni, kita buat macam ni, 0605 tolak dengan 5. Okey, 5 jam. Okey, dia akan jadi 0510. Maksudnya jam 1.50 ataupun 1.50 AM. Okey, nanti murid tulis di sini. Okey, itu saja dari cikgu. Cikgu harap semua murid faham dan siapkan latihan ini dan hantar pada cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye.